Kehadiran aman bunga Mas gitu ya. 5 menggerunkan lanun-lanun yang berada di perairan Teluk Eden. Gelaran kepada bunga Mas 5 sebagai ghost ship ataupun kapal hantu tidak asing bagi lanun-lanun di sana, kerana kapal tersebut mempunyai anggota komando seperti Pascal, GGK dan Pascal yang sentiasa memerhati kawasan laut. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kemarin kita sudah reaction tentang kehebatan Special Force guys ya, yang itu dimana bisa menyusup tanpa diketahui pihak negara tersebut. Itu gila sih menurut aku ya, geleng-geleng. Sebab bukan hanya masuk di negara tersebut, tapi dia langsung masuk di pusat militernya gitu loh. Kan luar biasa itu cuy. Dan di sini ada salah satu video lagi guys, yaitu kapal Malaysia yang digelar ghost ship ya, yaitu kapal hantu ini cuy. Jadi banyak juga ya track record ataupun kehebatan-kehebatan tentara Malaysia ini guys ya. Dan ini lanun Somalia loh ya, bukan kaleng-kaleng. Sebab di Somalia ini kan banyak sekali lanun-lanun di sana guys ya. Dan kapal ini tuh membuat kita penasaran banget guys ya. Seperti apa ceritanya? Mari sama-sama kita saksikan guys ya. Link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung, yaitu daripada Zairi TV guys. Oke, tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita play guys. Bismillah and play. Kapal bantuan auxiliary bunga Mas 5 dan 6 adalah kapal bantuan pengiring yang dikehendaki mengiringi perjalanan kapal-kapal dagang milik Malaysia melalui perairan antarabangsa, terutamanya di Teluk Eden. Satu ketika dahulu berarti ya. Ia diwujudkan untuk operasi Op Fajar bagi membenteras kapal-kapal lanun yang cuba menawan kapal dagang. Kapal dagang Malaysia diiringi oleh kapal TLDM sendiri ke Teluk Eden, di mana serangan lanun berlaku hampir setiap hari di perairan terbabit. Namun TLDM tidak dapat terus-menerus mengiringi kapal dagang kerana masalah kekurangan aset bagi tugasan lain di Malaysia. Dalam masa yang sama, MISC tidak mahu risiko penawanan bunga laurel berulang kembali. Dikatakan dalam undang-undang antarabangsa, kapal-kapal dagang tidak dibenarkan membawa senjata sendiri, biarpun untuk mempertahankan diri. Jika dibawa, ia hanya boleh melalui laut antarabangsa sahaja. Dan jika ia memasuki perairan negara berdaulat, senjata tersebut akan dirampas dan beberapa tindakan lain akan dilakukan. Akhirnya MISC bersetuju untuk mengubah suai bunga Mas 5 dari kapal pengangkut kontena menjadi kapal auxiliary bagi kegunaan TLDM. MISC berhad dengan kerjasama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah berjaya mengubah suai kapal kontena bunga Mas 5 kepada kapal auxiliary TLDM bagi tujuan mengiringi dan melindungi kapal-kapal MISC yang melalui Teluk Eden. Bunga Mas 5, sebuah kapal kontena bersaiz 699 TEU, merupakan kapal dagang pertama di Malaysia yang diubah suai sebagai sebuah kapal auxiliary TLDM. Projek pengubah suai kapal bunga Mas 5 telah diusahakan berikutan insiden rampasan dua kapal MISC, iaitu Bunga Melati 2 dan juga Bunga Melati 5. TLDM dan MKN telah bekerjasama menyelesaikan kedua-dua insiden tersebut. Sejak insiden rampasan Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5, TLDM telah melancarkan Op Fajar, iaitu misi menyelamat, mengiringi serta melindungi kapal-kapal MISC yang melalui Teluk Eden. TLDM telah menghantar 5 buah kapal, iaitu KD Likiu, KD Sri Indrapura, KD Mahawangsa, KD Sri Indra Sakti dan KD Hantuah dalam menyokong misi tersebut. Melalui pengoperasian Bunga Mas 5, kapal ini telah dikenali sebagai kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5. Berdasarkan undang-undang antarabangsa, kapal auxiliary adalah kapal selain dari kapal perang yang dimiliki atau di bawah kawalan pemerintahan tentera. Ianya dioperasikan oleh kerajaan dan diberi keistimewaan sovereign immunity. Kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5 dianggotai oleh kru MISC dan anggota tetap ATM. Kesemua kru MISC telah diserap sebagai anggota pasukan simpanan sukarela TLDM PSS TLDM dan telah menjalani latihan asas ketenteraan. Kru MISC akan menjalankan urusan navigasi dan senggaraan terhadap kapal, manakala pegawai dan anggota TLDM yang berada di kapal pula bertanggungjawab bagi semua operasi yang melibatkan keselamatan. Bagi MISC, projek pengubahsuaian dan pengoperasian Bunga Mas 5
membuktikan komitmen syarikat tersebut terhadap keselamatan para pekerja serta kapal-kapal MISC terutama dari segi ancaman lanun yang semakin meningkat Benar. juga membahayakan operasi MISC di Teluk Eden. Bunga Mas 5 berupaya beroperasi dalam kelajuan lebih 17 knot. Kapal auxiliary ini turut dilengkapi dengan hangar bagi menempatkan helikopter Superlean dan juga bot tempur milik Pascal TLDM untuk melaksanakan operasi defensif maupun ofensif jika diperlukan. Ia sesuai untuk berhadapan dengan lanun yang berskala besar, malah turut mengoperasi RPG bagi menawan kapal. Selain senjata AK-7, kejayaan Malaysia melancarkan Bunga Mas 5 menarik perhatian dunia bagi ancaman di Teluk Eden. Syarikat penghantaran di dunia tertumpu untuk menggunakan khidmat MISC bagi khidmat servis penghantaran kapal. Sedia maklum bahawa MISC antara 10 syarikat perkapalan terbesar di dunia telah berjaya meningkat keyakinan pengguna terhadap MISC. Malahan ketika konvoi kapal dagang Malaysia memasuki Teluk Eden bersama kapal Bunga Mas 5, kapal-kapal dagang dari negara lain turut serta menyertai konvoi terbabit. Kehadiran Bunga Mas 5 menggerunkan lanun-lanun yang berada di perairan Teluk Eden. Gelaran kepada Bunga Mas 5 sebagai ghost ship ataupun kapal hantu tidak asing bagi lanun-lanun di sana, kerana kapal tersebut mempunyai anggota komando seperti Pascal, GGK dan Pascal yang sentiasa memerhati kawasan laut dan dibantu oleh helikopter Fennec milik TLDM. Selain itu, sukarelawan TLDM turut membantu di atas kapal Bunga Mas 5 dan kapal dagang yang lain. Keupayaan cegah rintang ini berjaya dan kapal Bunga Mas 6 pula dilancarkan selepas itu. Kini, kapal Bunga Mas 5 dan 6 tidak lagi beroperasi seperti biasa. Sudah tidak operasi. Tahap ancaman di perairan Teluk Eden telah berkurangan apabila beberapa negara telah mengambil tindakan agresif bagi menangani ancaman lanun. Bagi TLDM, konsep pengoperasian kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5 merupakan salah satu komponen penting dalam merealisasikan hasrat dan impian negara, khususnya Angkatan Tentera Malaysia yang mengamalkan konsep pertahanan menyeluruh HANGRU seperti yang terkandung di dalam Dasar Pertahanan Negara. Kapal Bunga Mas 5 dan kapal Bunga Mas 6 itu telah dibina oleh Marine and Heavy Engineering Sdn Bhd MMHE, iaitu anak syarikat MISC di limbungan kapal MMHE Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Kapal auxiliary KA Bunga Mas 5 masih menjalankan tugasnya sehingga kini, namun di dalam misi yang berlainan. Sumbangan Bunga Mas 5 dan Bunga Mas 6 juga sangat besar di dalam Eskom. Hebat ya guys. Bunga Mas 5 dan Bunga Emas 6 guys ya, yang beroperasi di ini ya, untuk mengawal para kapal-kapal dagang daripada Malaysia gitu. Dan banyak sekali kapal-kapal lain ikut konvo juga ya, dan pengen mendapatkan khidmat daripada Bunga Mas 5 dan juga Bunga Mas 6 ya guys ya. Sampai saat ini itu digeruni oleh lanun-lanun daripada Somalia, sebab kalau diikutkan di sana itu banyak sekali lanun gitu guys ya. Dan ternyata aku baru ngeh bahwa kapal dagang itu tidak boleh membawa senjata cuy ya. Ternyata padahal itu untuk melindungi kru dan melindungi diri juga ya sebenarnya, tapi kenapa tidak boleh? Ya mungkin ada aturannya masing-masing ya, sebab kalau masuk di negara yang berdaulat itu akan dirampas gitu senjatanya guys ya. Jadi ya mungkin ada peraturannya sendirilah ya. Dan ternyata ghost ship ini adalah memang wujud dan memang ditakuti oleh para lanun-lanun, sebab Somalia ini memang terkenal banget ya lanun di sana. Dan ternyata ini adalah salah satu operasi yang menurut aku cukup luar biasa gitu guys ya. Sebab di dalam kapal tersebut yaitu kru-krunya itu ada Pascal, ada Pascal, ada GGK. Nah itu kan cukup luar biasa, itu bukan kaleng-kaleng loh bro. Itu adalah aset yang dipunyai Malaysia yang menurut aku cukup digeruni oleh dunia guys. Ada juga kan ya GGK ini memang kalau kita tengok lah ya, kalau kita tengok waktu di perarakan itu pun maco banget gitu, keren-keren banget guys. Jadi menurut kalian macam mana guys ya, gosip ini memang wujud ya ternyata ya guys ya. Silahkan berikan komen terbaik Anda, sebab aku penasaran banget nih cerita-cerita ataupun track record yang dimiliki oleh tentara Malaysia guys ya. Mungkin ada lagi cerita-cerita yang best, Anda boleh kongsikan ya melalui DM atau gimana, nanti kita akan share di sini agar semua juga tahu guys ya. Jadi kalian boleh share video-video seperti ini agar lebih tahu lagi
biar tidak dipandang remeh lagi ya. Sebab kemarin itu dipandang remeh loh guys ya, tapi setelah menyusup masuk, alhasil mereka pun langsung diam, langsung senyap. Padahal hanya tampal stiker bendera aja guys. Tapi itu membuatkan negara lain takjub ya, membuatkan negara lain merinding cuy. Keren banget ya. Dan kita akan cari tahu lagi tentang tentara-tentara ataupun track recordnya guys. Sebab menurut aku sih ini adalah kisah yang sangat luar biasa, sangat bagus untuk kita angkat guys ya. Dan memberi wawasan juga kepada kita yang orang awam ini, mungkin kita tidak tahu dengan militer ya kan. Mungkin lah kalau teman-teman yang memang saudaranya militer pasti tahulah cerita-cerita seperti ini guys ya. Sebab cerita seperti ini kan dari mulut ke mulut, dan banyak sekali channel-channel yang membahas tentang tentara guys ya, kekuatan army di Malaysia guys ya. Jadi apa pandangan kalian, silahkan berikan komen terbaik. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. Jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.